Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Ya Al-Fadil, Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita sekali lagi menunaikan solat subuh berjamaah. Semoga semua amalan kita, kerja buat kita, Allah terima sebagai amal soleh dan dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat nanti. Kedua, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi sihat wal afiat. Sihat adalah salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesihatan ini dapat kita mendekatkan lagi diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini marilah sama-sama kita merenung beberapa ayat Al-Quranul Karim sebagai panduan kepada kita dalam hidup kita ini. Ayat yang saya maksudkan ialah kita ambil daripada surah Az-Zumar, InsyaAllah ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Aw taqul law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bal qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan derhaka kepadaku. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus harap terhadap rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Wa aslimu lahu, serta berserah bulat-bulatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum azab datang menimpa kamu. Summa la tunsarun, pada ketika itu kamu tidak akan diberi pertolongan apa-apa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan turutlah ajaran Al-Quran yang telah diturun kepada kamu daripada Tuhan kamu. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum kamu didatangi atau ditimpa azab sengsara, baghtatan, secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak merasainya. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Yang demikian itu supaya kamu tidak berkata dengan menyesal, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah besarnya sesal, menyesal dan kecewa kerana aku telah mencuaikan diriku terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kewajipan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang mengolok-olokkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Au taqula nafsun ya hasrata, au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau mereka berkata, alangkah baiknya kalau sekiranya Allah telah memberi hidayah kepadaku di dunia dulu, sudah pasti aku tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Au taqul hina taral azab, ataupun engkau berkata ketika melihat azab yang ada di depan kamu, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin, andai kata aku boleh balik semula ke dunia, sudah pasti aku akan tergolong di kalangan orang-orang yang baik. Bala, Allah menolak ajaran mereka. Bala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebut, kata-kata tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang kepada kamu ayati, keterangan-keterangan aku, ayat-ayat aku, ajaran-ajaranku, fakazzabta biha, tapi kamu mendustanya, wastakbarta, dan engkau sombong, wa kunta minal kafirin, dan engkau tergolong di kalangan orang-orang yang kufur terhadap Allah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quranul Karim itu adalah diturunkan sebagai hidayah, panduan, bimbingan, jalan yang baik untuk mereka lalui dan turuti di dalam hidup ini. Dan Al-Quran diturunkan untuk memberitahu masyarakat manusia, khususnya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya beriman dengan betul-betul apa yang disebut oleh Allah. Ada di kalangan umat manusia, apabila menerima Al-Quran, dia menerima dengan sebenar-benarnya, iaitu dengan membaca, meneliti, memahami dan mengamalkannya. Ada di kalangan umat Islam menerima Al-Quran sekadar membaca. Ada di kalangan umat Islam juga tidak pernah membaca Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran diturun untuk dibaca. Al-Quran diturun bukan sekadar untuk dibaca tetapi dipahami. Bukan sekadar untuk dipahami tetapi diamalkan. Bukan saja untuk diamalkan tetapi juga untuk disebarkan. Dan bukan saja untuk disebarkan tetapi untuk dibudayakan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Dan kalau boleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan hidup yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, betul, hendaklah kamu semua menurutinya.
Jalan mana? Jalan Islam. Jalan mana? Jalan Al-Quran. Jalan mana? Jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua jalan itu yang disebut jalan itu ialah jalan yang dibawa oleh Nabi, yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang kita baca pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ucapannya, menyampaikan ucapannya kepada hambanya. Qul ya ibadi. Apabila kita membaca Al-Quran, kita menjumpai ayat atau firman Allah dengan sebut qul, banyak kita baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul, biar kita dapat memahami bahawa khitab ini adalah khitab Allah, ucapan Allah addresskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud katakanlah, ucapkanlah, sampaikanlah wahai Rasulullah kepada hambaku, dengan kamu berkata wahai hambaku. Hambaku di sini ialah semua hamba-hamba. Rasulullah menyampaikan ucapan Allah kepada semua umat manusia, ibadi, hambaku. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut hamba, maka semua manusia yang ada di dunia ini adalah hamba Allah tanpa kecuali. Sama ada dia sebagai seorang muslim ataupun tidak, tetap hamba. Yang berbeza adalah hamba yang muslim atau hamba yang kufur. Tetapi kufur pun tidak dapat melarikan diri sebagai hamba Allah. Maka semua yang Islam maupun yang kufur, yang telah melakukan kesilapan, jangan putus harap dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan rahmat dan keampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus harap daripada rahmat dan keampunan Allah. Al-qunut adalah suatu perkara yang besar, iaitu satu dosa besar, putus harap kepada Allah. Orang yang melakukan kesalahan, sebanyak mana kesalahan pun, tetap Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk bertaubat. Orang yang bukan Islam, taubatnya ialah mengikut agama Islam dan memasuki agama Islam, beriman dengan Allah. Bagi orang yang bukan Islam, taubatnya ialah masuk Islam. Dan bagi mereka yang belum Islam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat dengan seluas-luasnya, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul dan semua rukun-rukun iman. Ini adalah taubat mereka yang belum Islam atau non-Muslim. Bagi orang Islam, mereka sangat-sangat digesa untuk bertaubat, khususnya yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup ini. Kesalahan-kesalahan itu sama ada yang dilakukan kesalahan terhadap Allah ataupun terhadap makhluk sesama mereka, semuanya kena bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus harap daripada rahmat dan keampunan Allah. Taubat adalah merupakan suatu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap insan di dunia ini, oleh setiap manusia. Siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada orang kecuali para nabi dan rasul sahaja. Itu yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang lain selain daripada para nabi dan rasul, semuanya mereka tidak akan terlepas daripada melakukan salah dan silap. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua umat Islam khususnya supaya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada mereka yang ingin bertaubat. Andai kata seseorang itu melakukan kesilapan pada waktu malam, Allah membuka pintunya pada waktu siang. Dan mereka yang melakukan kesalahan pada waktu siang, pada waktu malamnya Allah buka pintu untuk bertaubat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani kepada hambanya.
Dan kasih Allah kepada hambanya lebih daripada seorang ibu menyayangi dan mengasihi anaknya. Itulah yang telah diberi gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada seseorang yang hilang kenderaannya, makanannya di perjalanan. Apabila berjalan, maka dia berehat, berhenti untuk berteduh dan berehat buat seketika, dan dia terlelap di bawah bayang kerana terlalu letih. Apabila dia jaga daripada tidur, didapatinya kenderaannya hilang, semua makanan di situ, bekalannya di situ, dan dia bangun terus mencari dan puas mencarinya dan tidak ketemui, tak jumpa. Lalu dia kembali tempat dia tadi dan dia berada di situ, dan dia kata, aku akan tidur di sini dan mungkin aku akan mati di sini. Bayangkan orang tinggal di padang pasir, tidak ada tempat, tidak ada bayang, tidak ada apa-apa. Apabila dia terlena dan terjaga balik, dan didapatinya kenderaan yang tadi ada di situ, ada dapat kembali, datang balik, dan dia sangat suka gembira, semacam sudah mati hidup kembali. Bagaimana gembiranya dia? Sangat gembira, tak boleh nak bayangkan. Orang yang hilang sesuatu, yang putus harap, dan itulah bekalnya, itulah makanannya, itulah sumber kehidupannya, yang hilang semua tiba-tiba datang kembali, dapat lihat di hadapannya dan boleh guna kembali, semacam atau seperti orang yang telah mati hidup kembali. Sangat gembiranya. Rasulullah memberitahu, Allah lebih gembira lagi daripada orang tersebut tentang taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala gembira dengan orang yang bertaubat, maka biar kita merasai bahawa kita adalah orang yang mendapat kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ghafur, sangat-sangat mengampun. Ar-Rahim, sangat-sangat menyayangi hambanya. Rahim adalah menyayangi dengan sesungguh-sungguhnya, yaitu menyayangi hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Kalau kita nak kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Nak bertaubat, taubat kepada siapa? Taubat dengan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan serahlah diri kamu pada Allah dengan bertaubat. Min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum kamu ditimpa azab sengsara, sebelum kamu ditimpa kesusahan, kematian, sebelum kamu mati. Thumma la tunsarun, kemudian setelah kamu mati, kamu tidak ada lagi peluang untuk bertaubat dan kamu tidak akan diberi pertolongan. Taubat, tuan-tuan, semua kita tahu ialah masanya di dunia ini. Inilah masanya, inilah tempatnya, inilah waktunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, pintu taubat sentiasa terbuka kepada seluruh umat manusia, kecuali seseorang itu umurnya, ajalnya, nyawanya sudah sampai ke halqum, gharghar, sampai di sini, dekat ke mati daripada hidup. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menerima taubat. Sebagaimana Allah jelaskan hal ini di dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Fir'aun apabila yang mengejar Nabi Musa alaihissalam,
apabila hampir karam dan tenggelam atau hampir lemas, dia berkata, inni amant kama amanat bihi Banu Israel. Ya Allah, aku memang telah beriman kepadamu sebagaimana Bani Israel beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun waktunya, saatnya telah tidak diterima oleh Allah kerana dia telah hampir mati. Kerana itu, kalau kita tengok Fir'aun, walaupun dia menentang Nabi Musa, tetapi dalam hatinya yakin dengan apa yang dibawanya. Walaupun yakin dengan apa yang dibawanya, tetapi tidak mahu mengaku dan tunduk dan menerima, tidak dikira sebagai orang Islam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dalam hatinya yakin tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi lidahnya mereka tidak mahu menerima kerana keangkuhan, kezaliman yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena itu tuan-tuan, Fir'aun bukan tak tahu agama, tetapi tahu, walaupun beliau tahu, kerana angkuh dengan kedudukan, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa ditolak dengan begitu sahaja. Karena itulah tuan-tuan, ramai juga orang serupa dengan Fir'aun, tahu kebenaran, tetapi mereka tidak menerimanya. Hal ini samalah dengan Abu Jahal yang berada semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal telah ditanya oleh sahabatnya apabila dia berdua dengan Abu Jahal. Dia pernah bertanya kepada Abu Jahal, "Ya Abul Hakam, saya nak tanya awak, apa sebenarnya yang tuan pandang ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Adakah ajaran tersebut betul atau bohong?" Abu Jahal dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dengan maklumatnya, dengan keyakinannya, dia menjawab, Muhammad tidak pernah berbohong. Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi sahabatnya tanya, apa yang dikata itu benar? Memang benar. Benar. Lalu ditanya lagi, apabila benar, kenapa tak terima? Kenapa lawan? Kenapa memusuhi? Dia kata, lawan musuhi ini ada masalah dia, bukan masalah benar tu. Kabilah aku dengan kabilah Muhammad selalu bersaing, selalu berlomba. Kalau sekiranya ketika orang datang buat haji, kabilah mereka memberi layanan kepada orang haji, kabilah aku pun sama juga melakukannya. Ketika orang susah, kabilahnya, kumpulannya menolong orang susah, kami pun sama juga menolong orang susah. Ketika perang, kami ada penyair-penyair untuk masuk perang, mereka pun ada penyair-penyair untuk masuk perang. Dalam perang kami ada panglima, dia pun ada panglima. Tetapi sekarang dia ada nabi dan kami tak ada nabi. Itu alasan Abu Jahal. Bukan dia tak tahu. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW menyebut Abu Jahlin Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aun kepada umat ini. Fir'aun bukan tak tahu. Fir'aun apa yang dia ada? Dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia adalah orang yang cerdik. Dia adalah orang kaya. Dia adalah raja yang besar. Dia memiliki segala-galanya. Kedudukannya
sudah hebat, sangat hebat. Malah dia mengaku, aku ini adalah menguasai Mesir dan Tuhan kepada negeri Mesir. Fir'aun pun sama kedudukannya. Abu Jahal sama kedudukannya dengan Fir'aun. Dia orang yang cerdik, dia orang yang berharta, dia orang berpangkat tinggi, dia orang yang dihormati. Dan pada ketika itu Makkah tidak ada raja, ada kabilah-kabilah. Dan kalau sekiranya Abu Jahal memberi pandangan, maka semua orang akan mengakuinya, menerimanya. Kerana itulah beliau digelar Abul Hakam. Abul Hakam adalah bapa bijaksana, orang yang bijaksana. Nama Allah Al-Hakim. Nama Allah Al-Hakim. Ada di dalam Al-Quran seorang yang disebut dengan Luqmanu Al-Hakim, dan dia digelar oleh orang-orang Arab Abul Hakam, seorang yang bijaksana. Karena itulah apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh Abu Jahal adalah orang yang terima semuanya, karena dia adalah orang bijak. Walaupun bijak, walaupun hebat, tetapi apabila menolak ajaran Islam, maka dia adalah tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut, hendaklah kamu ni termasuk kita semua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Turunlah Al-Quran. Al-Quran itulah yang terbaik yang diturun kepada kamu daripada Tuhan kamu, min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum kamu didatangi azab, baghtatan, dengan tiba-tiba, dengan secara mengejut, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak tahu. Yang azab datang mengejut ni tuan-tuan banyak kali dalam kita tahu dalam hidup kita. Banjir besar berlaku, siapa boleh jangka? Gempa bumi siapa boleh jangka? Tanah runtuh siapa boleh jangka? Macam-macam. Hazihi ja'at baghtatan. Inilah contoh-contoh dengan tidak disangka. Pada ketika itu apa yang kita boleh buat? Kita tengok dalam perjalanan berlaku perkara yang tidak disangka dan tidak diingini. Berlaku aksiden. Ini berlaku baghtatan, tiba-tiba, tak boleh nak elak. Jadi tuan-tuan, kita hendaklah sentiasa bersedia, sentiasa mendekati diri Allah, sentiasa bertaubat, perlu sentiasa menghampiri diri kepada Allah. Kerana mati datang kita tak tahu. Kalau tahu senang buat persediaan, tetapi dia datang tiba-tiba. Bukan tak tahu, kita pun tahu mati akan berlaku, tetapi tak tahu bila. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut baghtatan, dengan keadaan tak disangka-sangka, tiba-tiba saja berlaku. Kemudian jangan sampai kamu merintih, kamu menyesal, kamu merungut, tapi merungut yang tidak ada apa-apa faedah. Pada ketika itu orang akan merungut dan berkata menyesal, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduhai, kenapalah aku jadi begini? Menyesalnya aku, kerana aku telah tidak melaksanakan tugas aku terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan, dan aku juga termasuk orang yang mengejek-ejekkan ajaran agama. Menyesal, ya hasrata, menyesal sungguh-sungguh, menangis yang tidak putus-putus, dan menangis itu pun tidak ada apa-apa faedah apabila telah berlalu masanya. Begitu juga jangan sampai kamu berkata, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kalau dulu aku di dunia dulu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan jangan sampai kamu berkata, au taqul hina taral azab, atau jangan sampai kamu apabila lihat azab,
yang dahsyat di hadapan di akhirat nanti. Lau anna li karratan, andai kata aku diberi peluang untuk kembali semula ke dunia, fa akuna minal muhsinin, maka aku ingin jadikan diriku ini orang-orang yang baik. Jangan sampai begitu. Jangan sampai saat-saat menyesal, dan ucapan-ucapan penyesalan itu sampai Allah rakamkan di dalam Al-Quran, supaya kita umat manusia tidak menyesal sampai begitu. Ini adalah contoh-contoh pengakuan, ini adalah contoh-contoh ucapan penyesalan yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan jangan sampai kita berkata begitu dan keadaan begitu. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat-ayat yang lain. Antara lain Allah Subhanahu wa taala menyebut supaya kita di dunia ini menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Dengan firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini juga Allah rakam dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun. Allah sebut ada orang yang memohon dengan Allah supaya diberi sedikit waktu untuk mereka buat sedekah. Rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani, aku mohon dengan Engkau agar Engkau memberi aku sedikit waktu, ila ajalin qarib, sedikit waktu, fa as-saddaqa, aku ingin melakukan sedekah, wa aku minas salihin, dan terimakanlah aku tergolong di kalangan orang-orang salihin. Ayat ini Allah terangkan apabila orang berada dalam keadaan nazak. Di dunia dulu dia mungkin tak sempat nak berinfak, nak bersedekah dengan harta yang ada diberikan oleh Allah. Memang orang sayang kepada harta, tuan-tuan. Tak ada orang tak sayang harta, tak ada orang tak mahu harta, tak ada orang yang tak menjaga harta. Jadi di dunia dulu dia tidak berkesempatan untuk berinfak, atau infak tapi tak banyak yang dia dapat lakukan. Dia mahu lagi infak. Maka apabila ajalnya hampir tiba, dia minta dengan Allah sedikit waktu untuk memberi sedekah. Sini dia tak minta dengan Allah nak salat, nak pergi haji, nak puasa, tapi minta dengan Allah bagi sedikit waktu untuk sedekah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab sedekah tu senang, mudah, ringkas. Kalau nak salat, kena pergi ambil wuduk dulu, nak berdiri lagi, nak apa lagi, dia dalam keadaan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Apalagi nak puasa, susah lagi, lambat lagi. Nak pergi haji, jauh lagi, susah lagi. Nak sedekah, senang, mudah aja, cakap aja, harta ni aku sedekahkan. Jadi, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi peluang kepadanya, walaupun dia berjanji dengan berbagai janji. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, Ibnu Adam, wahai anak Adam, harta yang kamu, anak Adam kata mali mali, hartaku hartaku. Allah kata harta kamu itu tidak lebih daripada apa yang kamu makan dan dia habis. Apa yang kamu pakai nanti dia akan buruk, dan apa yang kamu sedekah itu yang kekal. Tuan-tuan, kita makan habis, kita pakai akan buruk. Hari ini mungkin lagi tak apa, tapi dia akan buruk juga. Dan harta yang kita sedekah itu akan kekal.
berpanjangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dengan harta yang kita ada, bagaimana kita nak urus dalam hidup ini. Tuan-tuan sekalian, hal-hal seperti ini kita lihat lagi. Orang-orang yang sampai ke akhirat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya mereka tergolong di kalangan orang yang tidak beragama ataupun orang Islam yang sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran bagi orang yang tidak beriman, Allah sebut innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumal qiyamah ma tuqabbala minhum lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah, andai kata kalau mereka memiliki isi dunia ini seluruhnya dan dunia dan isinya sekali, dan sekali lagi sebanyak itu lagi, mereka akan bayar untuk menebuskan, melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ma tuqabbala minhum, Allah tetap tidak akan terima bayaran itu. Sudah pasti mereka tak ada apa-apa. Andai kata mereka memiliki dunia dan isinya sekali, itu milik dia. Dan bukan satu dunia, dua dunia, isi dan milik dan isi, dunia dan isinya sekali, dia akan berikan untuk bayar supaya dia lepas daripada azab di akhirat nanti. Itu ucapan yang Allah Subhanahu wa taala rakam di dalam Al-Quran, menyatakan ketakutan yang dihadapi oleh seseorang yang tidak beriman dengan Allah, dan dia akan sanggup untuk membelanjakan hartanya semua sekali, bukan sedikit. Dunia ni kalau miliknya dan isinya sekali, dia akan bayar untuk melepaskan diri. Karena itulah manusia ni, dia akan jual apa sahaja kalau dia ada untuk selamatkan diri dia di akhirat. Dan setiap manusia juga tidak sanggup untuk menghadapi keadaan tadi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada kita supaya kita memberi perhatian. Kehidupan di akhirat adalah sangat dahsyat kalau sekiranya di dunia ini kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, di akhirat nanti kita sendiri-sendiri saja, dan setiap orang akan membawa diri masing-masing. Malah walaupun berkasih sayang di dunia ini, ibu dan anak, bapa dan anak, isteri dan sebagainya, semuanya tidak peduli. Allah menyebut yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang lari daripada mak dia, ayah dia, pasangan dia, anak dia, semua tak peduli, kerana azab yang dahsyat pada ketika itu. Kerana itu setiap orang mengatakan aku saja, dia hanya tengok kepada dirinya. Kerana itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di dunia ini, wahai orang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada bahaya api neraka. Dan apabila seseorang tidak beriman dengan Allah dan tidak bertaubat kepada Allah semasa di dunia ini, Allah sebut di dalam surah dalam Al-Quran, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Pada hari akhirat nanti, orang-orang yang menzalimi diri dia di atas dunia ini. Zalim di sini adalah orang yang tidak beriman dengan Allah, ataupun
orang Islam yang melakukan banyak kesalahan, orang zalim terhadap dirinya. Mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku di dunia dulu aku ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailati, ya wailata laitani. Dia memarahi dirinya. Kenapa aku ini? Menyesal. Kenapa aku di dunia dulu mengambil orang lain sebagai jalan, sebagai kawan teman, tidak menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Laqad adallani ani dzikri. Orang yang aku jadikan teman ini telah memesongkan aku, telah menyesatkan aku daripada ajaran Islam. Wa kana syaitan lil insani khazula. Syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan mereka sebagai sahabat. Ada manusia bersahabat dengan syaitan, tidak bersahabat dengan orang Islam, tidak mengikut jalan Allah, tidak mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengikut jalan yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim du'afain minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Apabila muka mereka dibalik-balikkan di dalam neraka, diazab di dalam neraka. Manusia ni apabila dibakar di dalam neraka, dibalik-balikkan dalam neraka dengan azab yang sangat dahsyat, mereka berkata, melafazkan ucapan dengan menyesal, berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Alangkah baiknya dulu kalau sekira aku dulu di dunia aku taatkan Allah, taatkan Rasul. Menyesal, tapi menyesal tak ada guna. Tapi Allah rakamkan ucapan penyesalan ini. Wa qalu, mereka berkata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, di dunia dulu kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, dan mereka ini menyesatkan kami daripada jalan Engkau ya Allah. Rabbana atihim du'afain minal azab. Ya Allah, tambahkan azab sekali ganda lagi, 2 kali ganda lagi daripada azab yang kami rasai ini, yang kami kena ni. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang dahsyat. Rupa-rupanya tuan-tuan, di atas dunia ni kita ikut siapa? Adakah kita ikut ajaran Allah dan Rasul, ataupun ikut ajaran yang tidak berdasar kepada Allah dan Rasul? Dan penyesalan ini telah dirakamkan oleh Allah. Orang yang selamat adalah mereka yang ikut ajaran Allah dan Rasul di dunia ini. Adapun ajaran-ajaran selain daripada ajaran Allah dan Rasul, semuanya Allah tidak menerima dan tidak boleh memberi manfaat apa-apa. Inilah yang kita perlu renung apabila kita membaca Al-Quran. Mana-mana orang yang membawa ajaran di dunia ini yang menyimpang daripada ajaran Islam, yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengheret pengikut-pengikutnya memasuki neraka. Wal'ayazubillah. Ini dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Wa barazu lillahi jami'a فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا, semuanya dikumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir akhirat nanti. Pengikut, orang yang diikut, semuanya yang salah tadi
mengikut ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang tidak mengikut ajaran yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah. Semuanya dikumpul di hadapan Allah di akhirat nanti. Wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lillazina istakbaru, maka telah berkatalah pengikutnya kepada orang yang diikutnya, inna kunna lakum tab'a, di dunia dulu kami mengikut kamu, fala antum mughnuna anna, adakah pada hari ini kamu boleh menolong kami min azabillah, boleh menolong kami mengelakkan diri daripada tertimpa atau terkena azab Allah walaupun sedikit? Boleh tak nak tolong kami? Qalu, jawab orang yang diikuti, iaitu pemimpin mereka, lau hadanallah lahadainakum, kalau Allah telah memberi petunjuk kepada kami, kami akan beri petunjuk kepada kamu. Sawaun alaina ajaza'na am sabarna ma lana min mahiz, pada hari ini sama sahaja kepada kita, sama ada kita risau, gelisah atau mengeluh, atau kita sabar saja, kita tidak akan dapat keluar daripada keadaan ini. Jadi tuan-tuan, kita sebagai umat Islam perlu memastikan apa yang kita nak buat betul, dan betul itu mengikut ajaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Apa yang kita nak lakukan adalah sahih, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita bertanggungjawab di atas apa yang kita buat, sama ada perbuatan tadi melalui keyakinan, ucapan, perbuatan, dan juga harta yang kita miliki atau kuasa yang kita ada. Kita kena pastikan ianya adalah selaras dan sejalan dengan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Mana-mana amalan yang kita buat, kalau tidak selaras dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sebagaimana diperintahkan oleh Allah, akan menjadi malapetaka kepada kita. Kita kena sama-sama beringat, hidup dunia ini tidak lama, hidup dunia ini kita juga akan berakhir dan akan mati, dan mati kita tidak tahu bila-bila, tapi tetap mati. Dan selama sebelum kita sampai kepada penghujungnya, yaitu kematian, kita perlu ingat tentang diri kita, keluarga kita, anak beranak kita, dan semua umat, supaya sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa bertobat dan memohon keampunan dengan Allah dalam perjalanan hidup kita ini. Dan kita sudah pasti tidak dapat mengelakkan diri daripada hal-hal tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubat kepada semua orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut semua anak Adam ada melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang silap adalah orang yang bertaubat. Maka marilah kita memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat di atas segala kesilapan yang telah mungkin kita lakukan. Semoga kita berjumpa dengan Allah, tidak ada dosa yang kita bawa. Itulah yang kita harapkan dalam hidup ini, dan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, itulah sedikit perkongsian pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan daripada Allah semasa kita berada di dunia ini, dan akhirnya kita berjumpa dengannya, mendapat keridhaan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.